Hadis ini memberi arah pandu kepada kita tentang kita nak hidup atas dunia ni lagu mana, setara mana, lagu mana, style mana, cara mana. Ada cara dengan kita dunia ni tak tengok dah akhirat. Aku dunia nak kejar dunia sepenuhnya, akhirat kerja lepas ni. Atau kejar akhirat, kerja akhirat, dunia ni tak apalah, tertinggal langsung. Atau lagu mana. Jadi hadis ini sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang bicara direct tentang dunia ni lagu ni. Hadirin sekalian, maksud hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dua bahuku sambil bersabda, jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kamu adalah orang asing atau sebagai orang yang melalui jalan. Ibnu Umar telah berkata, apabila kamu berada di waktu petang, janganlah kamu menunggu waktu pagi. Dan jika kamu berada di waktu pagi, janganlah kamu menunggu waktu petang. Manfaatkanlah kesehatanmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Itu maksud hadis ini. Lain kita bincang dah. Jadi akan tengok lebih secara khusus tentang dunia adalah jabatan akhirat. Lagu mana? Secara dekat kita sekarang ini hidup atas dunia, belum mati. Di atas kita sedar bahawa kita akan mati, dan mati nanti kita akan bawa segala bekalan akhirat dunia ke akhirat nanti. Jadi nak buat lagu mana akhirat dunia ni? Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh kita, mukmin di dalam kehidupan di dunia tidak lebih dari laksana orang asing. Atau orang yang berada dalam perjalanan. Dua. Itu bandingan Nabi SAW. Dah kita sentuh sebelum ni. Nabi kata, ni panduan hadis Nabi SAW. Hiduplah kamu atas dunia ini ibarat kamu sebagai orang asing pada satu tempat itu. Bukan orang tempat orang luar hidup situ, orang asing. Atau orang yang berada dalam perjalanan dari satu tempat nak ke tempat lain. Kita duduk tempat A nak jalan ke tempat B. Lagu itulah kita hidup atas dunia ni. So jelas dalam hadis ini dua benda yang Nabi beri bandingkan. Pertama, sebagai orang asing. Nombor dua, sebagai orang dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Okey. Dia tidak akan cenderung kepada dunia. Tidak disibuk atau tertipu dengan kemewahan yang ada di dunia. Kamu kita tarik sebut. Pertama ialah tidak cenderung kepada dunia. Dua, tidak sibuk dengan dunia. Tiga, tidak tertipu dengan dunia. Pertama, tak sibuk. Dua, pertama tak cenderung. Dua, tak sibuk. Tiga, tak tertipu. Maknanya ni kecenderungan kita. Ni dunia, ni akhirat. Ni kecenderungan kita. Nak cenderung ke mana? Muyul nak cenderung. Okey, ke dunia ke akhirat? Jangan cenderung ke akhirat, ke dunia. Mana cenderung lebih banyak ke akhirat. Maksudnya unsur-unsur amal-amal perbuatan yang ke arah akhirat. So, nombor dua, tidak disibuk dengan dunia. Apa benda sebutan dunia? Orang tak ada pergi masjid hari ni, sibuk dengan tu, sibuk dengan ni. Orang tak ada jemaah hari ni, sibuk hari ni sibuk tak ada baca Quran hari ni, sibuk dan sebagainya. Sibuk dengan dunia. Nombor tiga, tidak tertipu dengan kemewahan dunia. Tertipu ni jelas.
Dan mana kita kejar dunia ni, oh aku mesti kejar dunia ni. Rupa-rupa dunia adalah hanya atas dunia saja. Kegunaannya atas dunia saja. Atas tanah ni tanah. Atas tanah saja. Mati kita jadi kubur. Masuk dari kubur tak ada habis. Sedangkan kita faham bahawa kita akan mati, kita masuk dalam kubur ni, dalam kubur atas dunia ni tak ada guna apa dah kecuali amal-amal soleh kita yang bersama dengan kita masuk dalam kubur. So jangan tertipu dengan kemewahan dunia. Jangan tertipu dengan kemewahan dunia. Itu nombor 3. Hak nombor 3 ni, tertipu ni, apabila tertipu dengan dunia, kita kejar dunia. Keindahan dunia, kemewahan dunia, keseronokan dunia, itu kejar nak dunia. Akhir-akhir boleh-boleh usaha ni je. Ada satu ayat lain kan, ibarat orang kafir dia nak kejar bayang-bayang fata morgana. Dia tengok air, dia tengok kelipan waktu panas di atas jalan raya, panggil fata morgana tu, tengok tu oh macam air. So orang dahaga melihat fata morgana tu di ombak-ombak atas jalan raya tu, yahsabu dhum'anu ma'a. Orang dahaga menyangkakan itu ada air. Pergi siapa situ, tak ada gambar dia. Jalan raya aja. Itulah ibarat dunia. Kita kejar dunia. Allah. Mau kejar lah. Gambar dunia, macam-macam dunia ni. Benda seronok, benda mewah, benda suka, benda gembira. Boleh lah, bukan tak boleh. Nak seronok. Gimana? Seronok nampak tinggi, pergi ke Thailand. Nampak rendah, pergi Langkawi. Mana macam-macam lah. Saja sebut nama tu. Maknanya, macam-macam seronok. Tapi apabila pok mati, masa ni, pok mati, takat tu lah, atas tanah, atas bumi tu lah, tak boleh bawa masuk ke dalam kubur. Macam mana? Lagu tu lah. Okey, jangan tertipu. Okey, lagi. Dunia bukanlah layak untuk dijadikan tempat pergantungan. Kita faham. Ini hadis Nabi. Cuma hurra jelas bahawa dunia bukan tempat pergantungan. Bukan tempat kita gantung. Kalau ada masalah gagal dia, orang gantung dunia. Tak. Bukan. Mana pak gantung kita mana? Allahus Samad. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Allah tempat kita gantung, As-Samad. Bukan dunia yang tertipu ini. Dan sebagai sebab untuk bekerja keras demi mendapatkan kemewahannya. Dan dunia bukan sebab untuk dorong kita buat kerja kuat untuk capai kemewahan dunia. Oh, kita tahu dunia ni kena kuat ni. Kita nak kerja kuat ni, nak rajin ni. Maya pun dia akan kait dengan tak apa lagi kita maya pandai lah. Kita maya lah, pandai kita maya lah, kita maya rumah kita tak boleh. Mana dia akan kesampingkan ukhrawi akhirat. Sebab dia dahulukan dunia. Hadirin sekalian, itu disebut dunia di sisi Allah Ta'ala hanya sebagai tempat singgah, bukan tempat menetap untuk selama-lamanya. Ni tempat A nak ke tempat B, tersedia jalan nak ke tempat B. So dunia adalah dalam perjalanan ni saja. Ni saja. Tempat A mana tempat A? Dunia sekarang. Tempat B mana? Akhirat. Jalan. Lah ni kita on the way ni. Ada mana-mana tu? Kita on the way. On the way kita ni. On the way gimana? Ke situ. Kubur. On the way ke kubur. On the way. Kita ni duduk rumah duduk tidur lagi. Halo mana tu? On the way ni duduk tidur lagi. Kita duduk tidur. On the way. Tu nanya ke gua tu. Tapi dalam konteks ni sama juga. Kita tidur lagi tak?
Duk tidur tak semaya tak gapo dengan Tuhan. On the way. Gapo semaya duk. Contoh gitulah. Hadirin kalian, ala kulli hal mana yang betul kita on the way ni. Dari dunia ke akhirat. On the way ni ke akhirat. Sebenarnya dunia itu bukan tempat pergantungan. Dunia bukan tempat menetap secara abadi. On the way ya. Nak pergi ke sini, ke akhirat, alam kubur nanti. Masa kita sedar, hak kekal mana akhirat nanti. Bukan sekarang ni. Itu panduan hadis Nabi SAW. Dan dikukuhkan pula dengan ayat Quran. Surah Ali Imran ayat 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya, tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya, tertipu. Illa mata' al-ghurur, mata' keseronokan, al-ghurur orang tertipu. Nak ayat pun tak ialah, jangan kita tertipu dengan kemewahan dunia. Kita sebut sama dah pun bahawa ambillah dunia tu, makanlah, pakarlah dunia, tapi jangan sampai kita peringkat kita tertipu dengan dunia. Itu. Ni kita faham. Cuma ayat-ayat ni pertegaskan bahawa jangan kita sampai tertipu. Tertipu ni gini je. Di mana nak sebut had tertipu? Kita buat kerja, buat kerja tak? Buat kerja. Semua kita buat kerja. Bukan ada kerja belakang pun kita ni. Dia ni kerja ni kerja sendiri dan sebagainya. Kerja belakang. Boleh pendapatan kerja ni, boleh pendapatan ni. Okey. Bahawa mana tertipu je? Tertipu apabila kita meninggalkan kewajipan Allah Ta'ala untuk akhirat. Itu tertipu. Kita kerja-kerja, kita sebagai apa-apalah manusia yang bekerja untuk hidup dunia, kita kerjalah. Kita siapa hukum semaya pun itu tak cara. Aurat-aurat itu tak jaga. Pergaulan, muamalah dalam segala urusan kita tak jaga. Kerja urusan kewangan, muamalah, riba ke, rasuah ke, itu tak cara. Itulah orang yang mengabaikan akhirat. Itu. Kalau si A ni kerja sebagai apa-apa pun lah, waktu subuh duduk masjid Sa'dullah, habis sesak kelik di rumah pukul 8 punch card. Kalau kerja-kerja pun sendirian, pukul 8 kerja sendiri, pukul 12 rehat, pukul 1:30 solat zuhur jemaah, pukul 2:30 masuk balik, asar berhenti. Itu kerja tu yang tidak terpedaya dengan dunia. Mana hak kerja dunia, main kerja. Jangan kita salah faham, tak kerja dunia, tak ayah kerja dunia ni akhirat atau tidak, bukan gitu. Wa bataghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah, usahakanlah untuk kamu persiapkan untuk alam akhirat nanti. Dan jangan kamu lupa nasib kamu di atas dunia. Mana kerja untuk akhirat ya, tapi dunia tak tinggal. Nak makan, nak hidup, kena kerja. So dah tara tadi kriteria dia. Buat kerja-kerja, sabar waktu semaya. Had batah syarak ke apa jaga. Ni bernega-nega kok. Ada tipu lagi, ada kerja-kerja kok, ada rasuah lagi, kerja-kerja pula ada riba lagi. Tu tertipu dengan dunia. Hadirin kalian, lebih jelas lagi, kita kerja tak? Kerja ni, saya bilang kita.
rasuah. Ambil rasuah. Sipai-sipai. Banyak boleh. Boleh ratus-ratus ribu. Awak umur fah. Atas duit, apa dia? Duit rasuah. Ni tertipu. Atas duit apa ni, riba. Duit riba. Beli duit banyak. Beli kereta, beli rumah, beli semua peralatan dunia. Atas hasil yang haram. Tertipu. Sedap di rumah, Allah kita membesar, kita. Seronok kita dunia. Dapat hasil daripada mana? Daripada semua kerja-kerja haram. Tertipu dengan dunia. Itu tertipu. Tapi kalau si A ni kerja dapat gaji setambung. Kerja dengan penuh rajin, semaya waktu ke apa, ada akhlak jaga belaka, setambung boleh. Beli wak rumah besar, kereta besar ke apa. Tak apa. Jalan baik. Akhirat tak tinggal. Tahu. Itu. Takut kita mikir gini, kita dah kerja kita. Dah kerja. Kerja kuat-kuat. Nabi suka, ada hadis lain sebut pula. Nabi, Allah suka kepada hambanya apabila dia kerja dengan penuh itqan, rajin. Idza amila ahadukum ayutqinahu. Dia kerja dan dia itqan, rajin sungguh-sungguh. Ada tu. Tuhan suka lagu tu. Tidak, tapi tidak masuk unsur-unsur yang haram tadi. Itu tertipu. Okey, jadi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ni tidak ada apa. Illa kecuali mata'ul ghurur, keseronokan ghurur yang tertipu. Kalau kita tidak letak kena atas asas-asas agama. Tapi kalau letak molek atas asas agama, dapat pulangan besar-besar pun, tapi cara molek, cara betul, hak Allah Ta'ala kita jaga dan sebagainya, tu tak masalah. Okey, kata dia, hati seorang mukmin akan tetap merasakan bahawa hidupnya di dunia ini adalah sebagai orang asing yang jauh dari tanah air, keluarga, sanak saudara, dan dia sentiasa merindui penduduk tanah airnya yang sebenar, rindu kepada keluarga, kekasih, sanak saudara, sahabat handai, meskipun dia sudah lama hidup di negeri orang, dia tetap tidak merasai ketenangan yang hakiki. Hatinya sentiasa berkeinginan untuk meninggalkan negeri itu. Oleh itu, dia tidak membina tempat tinggal yang dibanggakan dan tidak mengumpulkan alat perkakas dan perhiasan rumah, tetapi dia redha dengan yang sedikit saja. Dia sibuk menyimpan, menabung dan menyiapkan hadiah-hadiah dan cenderamata untuk dinikmati di negeri-negerinya yang hakiki bersama-sama dengan ahli keluarganya dan sahabat handainya, kerana dia benar-benar yakin bahawa dia di sanalah tempat tinggalnya yang sebenar. Ini satu bandingan. Kita manusia, lah ni atas dunia. Kita beranak, dilahirkan, dibesarkan, duduk dunia. Ibarat kita mari kerja tempat orang. Ibarat kita mari kerja tempat orang. Tempat kita nama tu denung akhirat. Kita nak pergi akhirat. Jadi bila kita duduk tempat orang, ke mana-mana pun kita akan balik rumah kita. Kita akan rindu pada anak-anak kita. Kita nak gelik. Tunggu. Macam budak-budak kita nak hantar pergi ngajar Sabah Sarawak ada. Tak boleh tunggu musim cuti nak gelik. Lambat cuti nak gelik. Booking tiket awal nak gelik. Berapa ni? Nak gelik awal, nak gelik. Ada. Sehari dua baru ni ada budak-budak nak hantar pergi. Budak dapat kementerian kan, ramai khabar. Kementerian Pendidikan ambil apa ni, ramai daripada guru ping atau puluh-puluh tinggal kosong ni boleh masuk ke KPM.
Sabah, Sarawak macam-macam. Mana kita juga sedih. Tak sungguh lah orang. Sedih. Nak gelik sama. Gitulah. Sungguh nak gelik sama. Tunggu tiket. Bila tiket. Booking tiket awal lagi nak gelik. Nak jumpa mak ayah, jumpa anak-anak, adik-adik sebagainya. Betul. Mana di sana. Pak kita duduk sana tu. Duduk sewa dah lah. Nak buat rumah besar. Tak payahlah. Kita nak gelik duduk Melanjung. Nak gitu. Bandingan. Nak gitu sungguh. Amba dah mengalami di Sabah 5 tahun. Nak gelik sama. Lagu tu. Tu kita Jordan 3 tahun. Lagu tu juga nak gelik sama. Nampak nak gelik. Cuti nak gelik. Tak gelik oh. Dah 3 tahun gelik sekali. Gi sekali, gelik sekali habis. Hari kan nak ceritanya itulah orang manusia atas dunia. Dunia gitulah. Tali. Nak kumpul ke pun nak balik. Selagu itulah atas dunia ni. Bukan kita atas dunia ke mewah dunia sangat tak khabar kapo kita. Akhirat tak khabar. Tak betul. Tu apa kata dia bawa? Hadis ni memang dia tunjuk kita cara nak duduk lagu mana atas dunia ni. Nak duduk lagu mana atas dunia ni. Macam kita duduk kena kata. Kena dan selari dengan agama. Tetasi tak betul tu. Okey. Lagi, demikianlah orang mukmin dia zuhud di dunia. Kerana dunia bukanlah tempat tinggalnya yang hakiki. Bahkan dunia tempat dia berteduh sekejap saja. Banyalah zuhud. Zuhud ni apa dia? Zuhud ni cukup apa yang ada je. Berpada dengan apa yang ada. Pada-pada lah. Itu. Zuhud. Pada-pada. Bukan kata tak sedap. Berpada-pada lah pada-pada. Berpada apa yang ada. Itu zuhud. Jadi orang mukmin atas dunia zuhud. Zuhud. Bukan kata tolak dunia, tidak. Okey, nak zuhud. Jadi sebab pada ayat Quran ni fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidak adalah keseronokan hidup dunia berbanding akhirat illa qalil, sikit saja. Nak banding seronok dunia banding dengan nilai akhirat, Allah tak ada nilai akhirat. Dunia ni tak ada gapo pun. Ada gapo dunia. Ada ayat Quran surah Al-Insan, tentang nikmat akhirat berbanding dengan dunia. Kisah ni ada satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab masuk jumpa Nabi. Nabi duduk sela atas tikar. Dan nampaklah bekas tikar di punggung Nabi lah. Nabi duduk. Lalu Sayyidina Umar pun menangis. Nabi tanya, "Apa nangis?" "Wahai Umar." Jawab Sayyidina Umar, kata, "Aku teringat kerajaan Kisra, satu kerajaan besar. Kerajaan Hawasyah besar. Dia tu kerajaan besar. Kehidupan sangat mewah. Sedangkan mu ya Rasulullah, mu Rasulullah, duduk atas tikar gini je." Apa nak jawab? Habis kata, "Ya Umar, demo redha dengan hidup demo atas dunia lagu tu. Biar demo lagu tu. Kita nanti di akhirat nanti. Walana fil akhirah. Kita akhirat nanti hak kita." Maka tunggu ayat surah Al-Insan itu. Wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Nanti akhirat nanti kamu akan tengok dalam syurga nanti na'iman, nikmat sangat hebat, wa mulkan kabira, dan kerajaan sangat besar. Poin sebenarnya kalau banding hak dunia hari ni
Biarlah kata kalau orang ada jet pribadi, oh dia sedap pergi sini naik jet punya jet pribadi. Oh sedap dia naik kereta besar, oh dan sebagainya, motor besar, kereta besar. Banding dengan nikmat akhirat, bukan hujung jari tak ada gapo. Tak ada gapo. Wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Akhirat nanti tu kata mung tengok sana dalam syurga nanti, luahnya syurga, tingginya syurga, seronok syurga, penuh nikmat syurga, gembira syurga, jauh sekali akhir dengan dunia ni. Wa mulkan kabira, dan sana ada kerajaan sangat besar. Kalau mu sebut tadi Habasyah, mu sebut tadi Kisra, Allah dunia besar lagi. Maka ayat ni, fama mata'ul hayatun dunya fil akhirah illa qalil. Banding seronok dunia dengan akhirat sangat sikit saja. So jangan tertipu. Kita jangan tertipu dunia. Ambil-ambillah habuan dunia, ambil. Bukan tidak ambil, tapi jangan tertipu dengan habuan dunia. Innama hadhil hayatud dunya wa innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Dunia ini, keseronokan dunia mata'un, seronok mata-mata. Wa inna akhirat hiya darul qarar, tempat yang kekal abadi di akhirat nanti. Hadirin kalian, jelas tak? So jelas itu arah pandu Nabi SAW pada kita nak hidup atas dunia ni. Jangan tertipu. Jangan tertipu atas dunia ni. Buat ambil dunia, jangan tinggal akhirat. Buat akhirat banyak. Mari kita dengar beberapa kata para salafus soleh. Pertama Hasan Basri, dia kata mukmin laksana orang asing. Dia tidak risau dengan kehinaan dunia, tidak berlumba untuk mendapatkan kemegahan dunia. Dia berada dalam dunianya yang tersendiri, sedang manusia berada dalam dunia mereka. Itu kata-kata Hasan Basri. Ibnu Rajab kata, tatkala Allah SWT menjadikan Adam, Allah Subhanahu Wa Taala menempatkannya bersama isterinya di syurga. Kemudian diturunkan ke dunia, tetapi dijanjikan kepada mereka dan juga keturunan mereka yang saleh untuk kembali ke syurga. Oleh itu orang mukmin sentiasa merindui, mencintai negerinya, syurga yang pertama itu, dan cintakan pada tanah air yang hakiki adalah sebahagian daripada iman, kata Ibn Rajab Al-Hambali. Itu pandangan-pandangan ulama tentang nilai dunia banding akhirat. Bahkan orang mukmin hidup dan menetapnya di bumi ini lebih sekejap daripada orang asing yang hidup di negeri orang. Tadi kita sebut kita atas dunia ni adalah jadi seperti orang asing. Orang asing ni orang yang pergi tempat orang. Pergi tempat orang enggak tak kenal orang. Jadi buat tak sungguh tempat orang. Tapi poin kedua ni sebut bahkan orang mukmin lebih tidak penting lagi berbanding orang asing. Malah rendah lagi nilai. Rendah lagi nilai. Itu dia kata orang mukmin di dunia ini lebih sekejap daripada orang asing yang hidup di negara orang. Mana orang asing itu asing di tempat orang. Patut orang mukmin tempat dia sendiri pun rasa lebih rendah lagi daripada orang asing itu. Mana dia tu bukan kata nak kejar dunia dak. Tu dia. Okey. Sebabnya boleh jadi orang asing yang hidup di negeri orang mendapat kehidupan dan kedudukan yang baik, lalu dia membina tempat tinggal, beristeri, beranak pinak. Pak kita dah gitu dak. Lah ni kan. Orang asing mai pak kita mari sini
nikah kat sini. Bon nikah boleh buka permi nego. Bon nego dia pula besar orang asing. Dan nikah anak pinak ke apa akhirnya dia besar. Contoh dia buat ni. Tu orang asing juga lagu tu. Ada sungguh tu kan kat kita tak? Ada sungguh lah ni pun. Orang asing sudah menguasai. Kalau gedarung cik ke? Tak, gedarung cik tag dia. Gedarung cik, gedar kapek. Tu mana banyak orang asing. Ya. Nah dia jadi besar. Ya tidak. Yalah tidak salah. Bukannya salah apa. Tapi kalau konteks sebenar hidup ni mana orang asing ada tak boleh nak kahwin kat tempat mana dia nego besar. Tak apa rezeki dia. Hak sebenar hidup sebenarnya. Cuma nak ceritanya lah tu orang asing. Kita orang mukmin ni dalam sebuah dunia, orang mukmin walaupun orang asing lagu tu, kita mukmin tak lagu tu. Itu dia. Berbanding akhirat lah, dunia akhirat. Walaupun tempat kita, walaupun kita ada hak tempat kita, tapi orang mukmin berbanding akhirat bukan lagu tu. Mana kita tetap untuk buat kerja untuk akhirat. Tidak sungguh sangat. Tu dia. Maksudnya gitu. Sebab dia kata gini, tetapi orang mukmin bukan begitu. Dia sebagai seorang musafir berada di perjalanan. Dia berjalan tanpa menghiraukan apa berada di sekitarnya. Jiwanya sentiasa berharap untuk untuk segera sampai ke tanah air akhirat nanti. Dan tempat tinggalnya akhirat nanti. Apabila dia telah melepasi suatu jarak tertentu, dia bergembira. Mati, masuk surga. Apabila banyak rintangan jalanan, dia merasa sedih. Maknanya kalaulah orang mukmin ni, sebab perjalanan tadi, kalau pergi lepas halangi, lepas ada halangi road block lepas gembira, pergi pula road block lepas gembira. Kalau kita ni ada mari pula puasa habis puasa, mari puasa bola habis puasa, semaya puasa haji semua buat belaka, so gembira lah dia, tunggu nak ke syurga tu. Kita dah, so kita lah sini hati kalian, bukan lain tak kita. Mana memanglah ni adalah panduan hidup untuk kita. Halangi kena puasa, halangi kena haji, halangi kena tolong orang. Kita buat belaka, semua itu maka akan kita rasa nak sangat ke mati ke akhirat nanti. Gitu. Tu, bukan orang lain, untuk kita lah. Untuk kita. Seorang musafir di saat bepergiannya, dia tidak bawa bersamanya tempat tinggal. Sebab handai, tapi cukup ala kadarnya, sekadar menghilangkan kesunyian ketika di perjalanan dan membantunya untuk sampai ke tempat tuju. Mana kita orang musafir jalan ala kadar yalah, nak ala kadar. Maksud gitulah orang mukmin atas dunia ini. Demikianlah orang mukmin dunia ini, dia mengambil tempat tinggal dan kelengkapan sebagai pembantu dan mendapatkan keinginannya di akhirat nanti, iaitu redha Allah SWT. Hati kalian, mana kita ni atas dunia kita buat kerja sebagainya, tidak lain bukan untuk dapat redha Allah SWT. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maksud itu. Sebab apa? Kita akan diuji sama-sama kita ni. Allah ciptakan kita diuji dengan macam-macam ujian kita. Ada ujian seni, ada ujian susah, ujian belaka. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang ciptakan mati itu dan hidup itu liyabluwakum, untuk menguji kamu, untuk uji kamu, siapa antara kamu terbaik kerja buat dia. Mana hati kalian? Iyalah orang mukmin atas dunia ni kita sedar kita diuji oleh Allah Ta'ala. Ada ketika kita diuji dengan kesenangan. Kita seni. Kita seni sungguh. Seni Allah. Tak apa-apa seni. Allah bagi rezeki kita. Tapi dengan rezeki banyak itu, satu ujian juga akhirnya kita pun tak khabar Tuhan. Tak ingat Tuhan. Itu ujian dengan kekayaan. Selagi miskin, Allah uji dengan miskin.
Allah miskinlah dia tu, miskinlah dia tu. Waktu nak buat tak ada, orang ni pun tak ada, nak angkat payah sebagainya. Miskin. Ujian juga. Ni cara miskin. Tak ingat Tuhan juga. Tu nyaya. Ada hak miskin, tak ingat Tuhan. Patut kau miskin ni kau dekat dengan Tuhan. Tuhan uji dah dia dengan kemiskinan. Patut dia kau dekat dengan Tuhan. Kedua-dua adalah ujian. Ujian seni, kekayaan. Ujian dengan susah, kemiskinan. Dua-dua ujian. Liyabluwakum, untuk uji kamu. Nak ke dia nak? Ayyukum ahsanu amala. Siapa antara kamu yang terbaik kerja buat dia. Mana kalau orang yang diuji yang kekayaan, kaya, Masya Allah, kaya. Majid tak lagi juga. Dia ni pula miskin, Allah nyanyi miskin dia. Majid tak lagi juga. Kalau Tuhan suruh tak buat juga. Kalau Tuhan lagi, dia buat pula. Ujian. Ujian tu. Betapa ramai orang kaya-kaya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kau kaya, kau jauh Allah Taala. Kau kaya, kau jauh Allah Taala. Ada miskin pula. Kau miskin, kau jauh Allah Taala. Kau kan? Dah ada. Kesia kita dok, kesia kadang-kadang hak kaya kau jauh Allah Taala tu. Dia kata ikut dia. Kaya, mu kaya dah tapi dengan Tuhan kau jauh. Dia kata ikut mu lah. Tapi hak miskin, hak miskin jauh juga dengan Tuhan. Jauh juga dengan Tuhan. Ni sedih Tengoklah dia tu miskin warna demo ni pergi masjid kata kak. Tengok juga nak makan payah ni payah. Masjid kata kak. Tak pergi masjid. Ni Allahu Akbar. Kaya diuji, miskin diuji. Dia ada kita 3 kategori ke kehidupan ni. Kita keempat lah. Jangan jadi miskin dunia, miskin akhirat. Atas dunia miskin dah, akhirat miskin pula. Atas dunia dah miskin, masjid pun tak pergi, mayat pun tak. Miskin akhirat. Jangan lagu itulah, jangan lagu itulah. Ada. Awak pernah jumpa juga lagu ni, pernah jumpa saudara. Waktu tu jalan dak, bersomang-somang ni. Allah tengok rumah kau, Masya Allah. Wajib pergi masjid ke? Allah. Allah. Pergi lah masjid kata lah. Allah. Sungguh. Ada kategori manusia. Jangan miskin dunia, miskin akhirat. Dua-dua miskin nyanyi. Tapi tak Allah Allah tak. Macam jadi satu tabi'i, kebiasaan. Orang miskin, terlalu miskin, dia kau jauh dari masjid. Kau jauh dari masjid. Tengoklah lagi. Nampak kita ni tak apa tahap tu. Mana terakhir ke? Allah semaya pun duk. Aurat tak kira aurat ni. Aurat ni tak ke miskin kaya. Semaya pun tak ke makin kaya. Jaya. Okey. Allahu Akbar. Itu ujian lah. Kita ni pertengahan dah. Akhir sekali dia akan mencari teman yang menunjuk jalan dan pembantu untuk sampai ke tempat tujuannya dengan selamat. Orang jalan tadi, on the way tadi, dia akan cari saing dalam seperjalanan ke tempat yang sama. Maka Allah sebut al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din abu illa al-muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebahagiannya menjadi musuh kepada sebahagian yang lain kecuali orang-orang bertakwa. Maknanya kita atas dunia ni dalam on the way tadi tu, daripada kampung ni on the way tu ni cari sayang orang bertakwa. Nah, cari takwa. Takwa ni kalulah
Dia buat baik, kita tupai dia getek. Dia pergi tempat baik, kita pergi getek. Kita salah, dia royak kau kita. Kita tak kena, dia heret kita. Hujung-hujung sampailah ke akhirat. Jalan tadi, perjalanan tadi. Mana sayang kita, siapa dia? Orang bertakwa. Jadi banyak katanya, masjid ni hati kalian. Kita main masjid antara sebab kalau buat kita sayang orang baik-baik kaki masjid. Sebagai sayang sama kaki orang masjid. Dia orang dengar orang bel pun dia bel dengar. Orang bel dia bel dengar. Bel dengar ya tak kata lah. Habis ya. Kok hebat lagi orang bel dia mau jawab bel. Orang bel jawab bel. Ada amin. Mak masjid tak pergi. Itu hebat tu. Hebat tu. Jawab bel. Orang takwa. Oh, ini kita sayang kita ni. Main webel ni, main masjid. Tu takwa. Sayang kita. Tu ni. Mana nak bandingin ke akhirat tu kata sayang orang takwa. Oh, webel ni, pergi. Yang dia pergi masjid. Sayang takwa. Tu ada hadis Nabi, ada lain lagi. Nabi sebut al-mar'u ala dini khalili falyanzur ila man yukhalilu. Seseorang itu serupa dengan agama rakannya, sayang dia. Maka lihatlah siapa kawan dia. Kalau kawan dia orang takwa, takwalah. Baiklah. Kalau kawan dia orang tidak takwa, dengan azan pun dia buat cara apa? Apa lagi benda halal haram lain. Dan kalau kita buat yang contoh, kita akan terbuat benda yang haram. Kalau kawan terbaik takwa, dia kata, tak molek tu, tak kena tu. Hati kalau mana? Okey, susah situ bahawa kita sekarang ini dalam melayari on the way tadi itu ke akhirat, buat yang terbaik. Kita akan diuji mungkin kemiskinan, diuji mungkin kekayaan. Kita pun cari kawan yang bertakwa, jangan cari kawan yang menyukarkan kita, yang akhir kita tak sampai ke destinasi kita di akhirat nanti. Mudahan ada sikit kefahaman dan kita boleh ambil hadis ni sebagai arah pandu kita hidup atas dunia ni, insya-Allah. Wallahu taala a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'alna minal ladzina man yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna 'ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.